Seterusnya kita ke Sarawak. Kedudukan Sematan Lundu bakal menjadi tarikan pelabur untuk membuka industri pelancongan bertaraf dunia. Perincian lanjut bersama Buma Win di sana. Buma, silakan. Baik, terima kasih Azam. Kedudukan Sematan Lundu yang terletak di selatan negeri ini selain kaya dengan pelbagai produk pelancongan, menjadi tarikan pelabur untuk membuka industri pelancongan bertaraf dunia di kawasan tersebut. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng memberitahu pihak swasta telah mengesahkan untuk melabur sejumlah RM120 juta bagi membuka pusat penginapan di kawasan Lundu Sematan. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari berkata, dalam tempoh 3 tahun akan datang, 2 buah hotel bertaraf antarabangsa akan diwujudkan di kawasan ini dengan struktur binaan yang menyerupai sebuah hotel di Dubai. Menurut beliau lagi, pembinaan 2 buah hotel ini juga bertepatan dengan pembinaan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak di daerah Lundu yang memfokuskan pelancongan dan hospitaliti. Ia sekaligus membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan memacu ekonomi penduduk setempat kelak. Premier Sarawak mahu penduduk serta peniaga tempatan bersedia mengembangkan hasil pertanian dan laut untuk menerima pertambahan pengunjung ke kawasan itu. Jadi limpahannya begitu besar. Jadi sebabnya kita dah bersetuju 2 buah hotel antarabangsa itu akan dibina di kawasan. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari berucap semasa merasmikan pontun dan landskap tebingan Sungai Sematan. Projek jeti pontun Sungai Sematan menelan kos RM5 juta telah bermula pada 19 Ogos 2020, manakala projek landskap tebingan Sungai Sematan yang bernilai RM600,000 bermula pada 16 November 2020 juga telah siap sepenuhnya tahun ini. Pada majlis itu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari turut melancarkan risalah pelancongan daerah Lundu bagi mempromosi ekopelancongan di daerah itu. Ia merangkumi maklumat pantai, air terjun, taman negara, pesta, premis makanan dan beberapa lokasi menarik yang boleh dikunjungi pengunjung. Program Jualan Keluarga Malaysia PJKM yang telah dilaksanakan di 154 lokasi di Sarawak merekodkan jumlah jualan mencecah RM4.4 juta dengan pengunjung seramai 203,244 orang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nantalinggi memberitahu PJKM telah membuktikan ia membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat dengan sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang ramai. Datuk Seri Alexander memberitahu ia turut diakui oleh keluarga Malaysia yang mengunjungi PJKM berdasarkan temu bual di lokasi-lokasi program. Beliau berkata sepanjang pelaksanaan PJKM, pelbagai barangan keperluan harian dijual dengan harga istimewa sehingga 20% lebih murah berbanding harga pasaran setempat. Antara barangan yang menjadi tumpuan adalah ayam segar, telur ayam, minyak masak, gula, tepung dan sayur-sayuran. Datuk Seri Alexander menerusi kenyataan media memaklumkan PJKM dilaksanakan dengan kerjasama daripada Kementerian Kewangan dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan serta agensi kerajaan termasuk Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia dan Lembaga Pertubuhan Peladang. Ia turut disokong oleh rakan-rakan strategik daripada penggiat industri peruncitan yang terdiri daripada pasaraya besar, pasaraya, pembekal dan pemborong yang membabitkan lebih 240 rakan strategik. Perhimpunan Agong Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB pada 17 hingga 19 Jun ini akan menghimpunkan lebih 202,000 delegasi dari 82 cawangan seluruh negeri. Timbalan Premier Merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Perhimpunan, Datuk Amar Douglas Ugambas memberitahu seramai 1,825 delegasi dan pemerhati akan mewakili sayap PBB Induk, manakala 297 merupakan delegasi dan pemerhati sayap pemuda dan 298 dari sayap wanita. Pemuda dan wanita akan memesyuarat pada 17 hari bulan, 1 hari, dan bapa akan ataupun PBB Induk akan memesyuarat pada 18 dan 19 dan dia akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Premier ataupun Yang Di-Pertua Parti PBB.
Bercakap dalam sidang media di Kuching, Dato' Amar Douglas yang juga timbalan yang di-Pertua PBB berkata Perhimpunan Agong PBB ke-15 bertemakan menjamin kestabilan, kemakmuran dan kegemilangan Sarawak akan berlangsung di Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Ia jelasnya antara lain akan membincangkan strategi Sarawak untuk terus memantapkan kestabilan, kemakmuran dan kegemilangan negeri bagi mencapai status negeri maju menjelang 2030. Kesemua jawatan ahli Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB tidak akan dipertandingkan pada Perhimpunan Agong PBB ke-15 yang dijadual berlangsung minggu depan di Kuching. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan yang juga penasihat undang-undang PBB, Dato' Awang Beme Awang Ali Basah memaklumkan kesemua calon bagi jawatan yang dipertua, timbalan yang dipertua, naib yang dipertua kanan dan naib yang dipertua telah menang tanpa bertanding. Perhimpunan Agong PBB bagi Dato' Awang Bimi menjelaskan ini berikutan keputusan kesemua cawangan PBB yang mahu calon jawatan-jawatan berkenaan dikekalkan bagi Penggar 2022 hingga 2025. Menurut beliau, Akar Umbi telah memutuskan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kekal menerojui kepimpinan PBB sebagai yang dipertua. Turut dikekalkan timbalan yang dipertua Dato' Amar Douglas Ugah Embas dan Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan. Manakala Dato' Sri Fadilah Yusof dan Dato' Sri Dr. Steven Rundi Utom kekal sebagai naib yang dipertua kanan. Sementara Dato' Jeral Rentap Jabu, Dato' Julahi Narawi, Dr. Anwar Rapai, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Dato' Roland Sagahwi In, Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi, Dato' Grawat Gala, Dato' Sri Fatimah Abdullah dan Miro Simuh juga kekal sebagai naib yang dipertua PBB. semua mereka ini, jawatan-jawatan ini menang tanpa bertanding sebab cawangan-cawangan mencalonkan. Tiada calon-calon lain dicalonkan. Bercakap dalam sidang media di Kuching, Dato' Awang Bimi juga mendedahkan proses pencalonan yang berakhir semalam turut menyaksikan tiada pertandingan bagi semua jawatan dalam sayap pemuda dan sayap wanita. Dalam pada itu, beliau memberitahu sayap pesaka juga tidak akan mengadakan pertandingan jawatan. Menurut beliau, hanya sayap Bumiputera akan mengadakan pemilihan bagi 16 jawatan dipertandingkan. Baik saudara, setakat ini berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Azam di Angkasa Puri. Silakan Azam. Baik, terima kasih.